apa khabar semua? Okay. Selalu bila kita melakukan squat, kita akan diarahkan untuk lutut kita tidak melepasi kaki. Okay, secara spesifiknya tidak melepasi hujung kaki. Okay, memang ini sering didengari dalam gym. Okay, even personal trainer pun ada yang memang menekankan konsep ini. Okay. Bagi yang mengajar dalam grup yang besar tu, contohnya yang macam snare aerobic ke, perlu memberi instruction yang mudah dan simple kepada sebuah crowd. Okay, Aizat tak ada masalah. Sebab apa, selalu beginner ni memang bila buat squat, first time dia akan buat sisi squat. Okay, sisi squat ni even berat badan pun sangat bahaya. Tapi bagaimana pula kalau anda yang memang selalu exercise, yang memang selalu pergi gym, okay, yang nak mempelajari teknik squat yang betul dengan beban, adakah konsep ataupun arahan supaya lutut ini tidak melepasi kaki, hujung kaki adalah betul? Apa sebenarnya teknik yang betul untuk melakukan squat ni? Okay, sebelum itu kita perlu tahu tentang biomekanik sendi ni. Okay? Kita ambil contoh sebagai sendi lutut lah, sebab kita nak buat squat. Okay? Sendi lutut ni adalah hinge joint. Okay? Maksudnya ia boleh bergerak bengkok pada satu plane sahaja. Jadi ia tak boleh ke kiri atau ke kanan. Okay? Contoh bila Aizat buat ni, Aizat gerakkan lutut, boleh angkat, boleh turunkan, tetapi tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Okay, kalau nampak boleh bergerak ni sebenarnya datang daripada ball and socket joint pada bahagian pinggang. Dan kalau kita tengok pergerakan semula jadi pun, kalau ada perasan bila kita naik dan turun tangga, sebenarnya lutut tu dah melepasi hujung kaki. Dan pada individu yang normal, yang sihat, tak ada masalah, memang tak sakit pun. Okay, apabila lutut ni melepasi kaki, tak ada masalah pun. Dan bila kita ambil contoh yang lebih ekstrim, okay, kita ambil pengangkat berat Olimpik. Okay, atlet angkat berat Olimpik. Kalau anda tengok bila diorang melakukan squat, memang kebanyakannya lutut melebihi kaki. Okay, ada yang sangat ke depan, kita tengok pun takut. Tapi walaupun kadar injury dalam atlet ni dah tinggi, tapi bukan disebabkan oleh teknik squat yang salah, bukan disebabkan lutut melepasi kaki. Okay, diorang ni memang top professional athlete. So apa yang diorang lakukan, teknik yang dilakukan adalah betul. Jadi dari mana datangnya sebenarnya konsep ataupun mitos, misinformation ni yang lutut tidak boleh melepasi kaki? Okay, kalau kita tengok kembali kepada tahun 1974, ada satu kajian ni yang diterbitkan yang melihat kepada shear force. Okay, shear force ni adalah satu sepasang kuasa yang berlawanan. Okay, contohnya tulang femur ni force-nya ke belakang dan tibia ke depan, jadi berlawanan. Jadi kajian ini melihat memang terdapat shear force pada sendi lutut ni apabila melakukan squat, dan shear force yang tinggi memang dikaitkan dengan injury. Yang paling ekstrim pada bayu lutut ni, of course, injury ACL. Dan daripada kajian ni, diorang dapat lihat resultnya, kalau lagi ke hadapan lutut tersebut, lagi tinggi shear force pada lutut. Tetapi antara kelemahan kajian ini ialah dia tidak menyatakan teknik squat yang digunakan. Dia tidak menerangkan bagaimana squat dilakukan oleh peserta tersebut. Okay, ini menyebabkan saintis pada masa hadapan, saintis yang seterusnya membuat tanggapan bahawa squat yang dilakukan dalam kajian ini adalah tidak betul, dan kemungkinan shear force yang tinggi itu disebabkan oleh posisi badan yang terlalu tegak. Okay, badan yang terlalu tegak apabila melakukan squat, lutut ke hadapan, macam mana? Exactly, macam sisi squat tadi. Dan lagi satu yang tidak diambil kira ialah pergerakan exercise squat ni adalah multi joint movement. Maksudnya bukan sahaja melibatkan sendi pada lutut, tetapi juga melibatkan joint pada bahagian pinggang. Jadi pada tahun 2003 ada satu kajian yang memang nak test benda ni. So terdapat dua jenis squat yang diuji. Satu squat adalah unrestricted, maksudnya lutut boleh ke hadapan. Satu lagi squat, diorang letak papan pada kaki supaya lutut tidak boleh melepasi kaki. Jadi diorang membandingkan dua ni dan diorang tengok top pada bahagian lutut dan juga pinggang. Okay, kali ni dia akan tengok dua joint ni. Jadi apa resultnya? Okay, kalau kita tengok result ni, apabila lutut dibolehkan melepasi kaki, okay, unrestricted, top pada bahagian lutut adalah 150 Nm berbanding dengan 117 sahaja pada yang restricted. Okay, lutut tak boleh lepas kaki.
Tetapi apabila kita tengok top pada bahagian pinggang, 28 sahaja pada unrestricted, tetapi untuk yang restricted 302 Nm. So memang sangat-sangat tinggi. Okay, dari situ pun kita boleh tengok, yes, memang apabila lutut tidak melepasi kaki, shear force pada bahagian lutut tu memang kurang. Tetapi trade off-nya, shear force pada bahagian pinggang akan menjadi sangat-sangat tinggi. Jadi memang tak berbaloi lah. Okay, dari situ saintis tersebut membuat conclusion, okay, boleh je sebenarnya lutut ini untuk melepasi sedikit pada kaki, dengan syarat tidak keterlaluan dan dikawal dengan teliti teknik tersebut. So, dah habis dah, okay, Aizat membebel dari segi teorinya. Okay, jadi kalau dari segi praktikal, apakah arahan, apakah cue yang sesuai digunakan untuk mendapatkan teknik squat yang betul? Okay, first kali, tumit anda mesti rapat dengan lantai. Kalau ada sedikit pergerakan pada lutut ke hadapan tu, is okay asalkan beban anda adalah pada tumit. Kedua, pastikan beban anda berada pada garisan tengah kaki. Dan kalau anda tengok squat ni dengan beban dari tepi, straight saja pergerakan beban tersebut pada garisan tengah kaki. Dan ketiga, pastikan lutut anda menuju sama arah dengan kaki. Okay, sebab apa? Macam Aizat cakap tadi, lutut ini adalah hinge joint. Okay, dia boleh bergerak bengkok dalam satu plane saja, jadi ia tidak boleh ke dalam atau keluar. Jadi, lepas kita apply semua tu, macam mana squat form Aizat? Sebenarnya untuk Aizat, lutut tidak terlalu ke depan pun dengan kaki. Finally, apa yang Aizat ini sampaikan ialah teknik squat yang betul berbeza mengikut individu. Sebab apa? Ia mengikut panjang tulang femur berbanding dengan tulang tibia anda. Jadi, anda perlu ikut teknik tu dan cari apakah teknik squat yang betul untuk anda. Okey, kalau anda mendapati informasi yang Aizat memberikan ini sangat-sangat membantu, okey, jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan anda yang masih berpegang pada konsep yang salah tersebut, okey, yang masih berpegang pada lutut tidak boleh melepasi kaki. Share kepada diorang, okey, dan jangan lupa like video ni. Kalau ada sebarang soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Okay, tengok lagi video di bahagian kiri ni dan jangan lupa untuk subscribe. Okay, sekian, sampai sini saja.